Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 6, elektrik dan kemagnetan. Jadi kita mulakan sebelum kita teruskan kita punya PDPR hari ini, kita tengok dahulu apa subtopik yang terdapat dalam bab 6. Okey, untuk bab 6 kita ada 6.1 penjanaan tenaga elektrik. Yang kedua, 6.2 transformer, 6.3 perhantaran dan pengagihan tenaga elektrik, 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Jadi untuk hari ini saya akan sentuh dahulu pada 6.1 iaitu penjanaan tenaga elektrik. Okey, untuk penjanaan tenaga elektrik, apa yang perlu anda tahu? Okey, yang pertama, memeliharakan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua, menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. Yang ketiga, membezakan antara arus terus dan arus ulang-alik. Yang keempat, menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. Okey, jom kita teruskan dengan subtopik 6.1 iaitu penjanaan tenaga elektrik. Okey, untuk pengenalan, okey. Pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Untuk pengenalan, awak perlu tahu sumber tenaga ni apa adalah sumber yang boleh memberi atau menghasilkan tenaga kepada manusia untuk kegunaan manusia. Jadi untuk sumber tenaga terbahagi kepada dua iaitu sumber tenaga boleh baharu. Apa maksud sumber tenaga boleh baharu? Sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Maksudnya apa? Bila kita guna tenaga tersebut, tenaga tu akan sentiasa ada, tak akan habis. Okey, itu adalah sumber tenaga yang pertama. Sumber tenaga yang kedua adalah sumber tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Maksudnya sumber tenaga ni apabila kita guna, sumber tenaga ni akan habis. Bila dah habis, tak boleh ada ganti lagi. Dia dah tak ada ganti. Okey, so ini adalah dua sumber tenaga. Okey, so kita tengok satu persatu. Sumber tenaga boleh baharu, okey saya ulang balik. Maksud bagi sumber tenaga boleh baharu adalah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Okey, sebagai contoh kita ada tenaga hidro. Kenapa kita kata tenaga hidro ini takkan habis? Sebab air dekat muka bumi ini sentiasa ada. Sebab tenaga hidro menggunakan air. Okey, jadi sentiasa ada. So takkan habis. Yang seterusnya tenaga ombak. Sama juga. Selagi ada lautan, selagi itulah ada ombak. Jadi tenaga ini tidak akan habis dan boleh digunakan ataupun boleh kita gantikan secara berterusan. Okay, yang seterusnya tenaga solar iaitu daripada matahari. Kalau tak ada matahari maksudnya itu maksudnya apa? Bumi dah nak kiamat. Maksudnya selagi ada matahari, selagi itu tenaga solar dapat digunakan atau secara berterusan boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tenaga pasang surut pun sama, bergantung kepada pasang surut air. Okey. Seterusnya tenaga angin, okey, iaitu udara yang bergerak. Tenaga biojisim adalah biojisim ni daripada apa? Biojisim adalah daripada bahan-bahan buang yang dah mati. Contoh tumbuh-tumbuhan yang dah mati, haiwan-haiwan yang dah mati, berlaku perebutan. So daripada proses perebutan tersebut akan terhasilnya gas yang boleh menjanakan tenaga. Ini adalah biojisim. Dan seterusnya tenaga geotermal iaitu tenaga yang dihasilkan daripada haba di dalam kerak bumi. Okey, so ini adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui. Maksudnya sumber tenaga ini sentiasa ada walaupun digunakan, walaupun kita setiap hari menggunakannya, tetapi dia sentiasa ada dan boleh diganti. Maksudnya boleh digunakan secara berterusan dan tidak akan habis. Okey, yang seterusnya sumber tenaga tidak boleh baharu. Saya ulang balik.
adalah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Maksudnya bila awak dah guna sekali, kalau dah habis, habis. Tak boleh diganti. Sebab apa? Untuk menghasilkan sumber-sumber tenaga ini adalah memakan masa yang lama, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Kenapa saya kata macam tu? Kita tengok apa sumber-sumber tenaga ni. Okey, yang pertama tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear adalah disebabkan tindak balas nuklear. Maksudnya sekali berlaku tindak balas, semasa tu tenaga akan terhasil, tetapi bila habis saja tindak balas nuklear atau atom pun dah habis guna, habislah. So itu yang kita kata tidak boleh baharu. Yang seterusnya, arang batu pun sama. Okey, arang batu ni kita ambil daripada kerak bumi. Untuk menghasilkan arang batu ni dia memakan masa yang sangat lama. Maksudnya bila dah habis guna, untuk tunggu ada lagi tu makan masa berjuta-juta tahun. Dia dah habis guna, so tak boleh diganti, dah tak ada. Seterusnya, gas asli dan juga petroleum. So ini adalah pelantar cari gali. Gas asli dan petroleum pun sama. Untuk menghasilkan gas asli dan petroleum memakan masa yang sangat lama, berjuta-juta tahun, kerana ia berlaku proses perebutan tindak balas tekanan haba di bawah di dalam kerak bumi yang mengambil masa yang sangat lama. Jadi kalau gas asli dan petroleum, kalau kita andaikan dah habis hari ini, so untuk kita dapat balik adalah memakan masa. Sebab tu kita kata sumber tenaga ni kalau dah habis, dia tak ada ganti dia. Okey. Seterusnya kita tengok contoh-contoh stesen jana kuasa di Malaysia. Kita ada banyak stesen jana kuasa di Malaysia. So ini ada dalam buku teks awak muka surat 163. Ini adalah stesen jana kuasa hybrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu. So gunakan apa? Sumber tenaga adalah angin, solar dan juga diesel. Ini kinci angin. Sebab apa? Kat pulau ni anginnya kuat sebab tepi lautan. So satu lagi mempunyai sumber untuk tenaga matahari. Okey, sebab terdedah dengan matahari yang banyak. Okey, solar dan juga diesel. So, stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. Okey, ini contohnya. Stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan. Sumber tenaga adalah menggunakan gas asli. Sebelum lupa tadi, yang Bakun tadi menggunakan tenaga hidro ataupun air daripada empangan. Yang seterusnya, stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak ada menggunakan arang batu. Stesen jana kuasa Gelugor di Pulau Pinang menggunakan diesel. Stesen jana kuasa BioGC TH Bioenergy menggunakan tenaga biodiesel, iaitu perebutan tumbuh-tumbuhan atau haiwan yang nama bee. So stesen jana kuasa ni adalah berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk dibekalkan kepada pengguna di Malaysia. Ini fungsi-fungsi apa gunanya stesen jana kuasa ni. Okey, seterusnya kita tengok proses penjanaan tenaga elektrik. Proses penjanaan tenaga elektrik ini kita boleh hasilkan menggunakan generator. Generator ni apa? Alat untuk menjana elektrik. Okey, so macam mana generator berfungsi? Okey, ini contoh model generator. Okey, macam mana generator ni berfungsi? Yang pertama, engkol diputarkan. Ini awak nampak kat sini, ini adalah engkol. Apabila engkol diputarkan, apa yang terjadi? Arus aruhan terhasil. Putar ni maksudnya kita pusing engkol ni, okey, akan terhasilnya aruhan. Dan apabila arus aruhan terhasil, apa yang terjadi? Pengaliran arus aruhan LED menyala, iaitu bila
Arus aruhan terhasil maksudnya elektrik terhasil. Okey, pengaliran arus elektrik aruhan tadi dia akan lalu kat sini menyalakan LED. Okey, itu adalah proses penjanaan tenaga elektrik menggunakan generator. Jadi, seterusnya kita tengok. Okey, pada tahun 1831, ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Maksudnya macam mana boleh terhasilnya arus elektrik ni arus elektrik ni boleh dijanakan dengan menggunakan medan magnet. Okey, arus elektrik yang pertama, macam mana nak menghasilkan arus elektrik menggunakan medan magnet tu? Yang pertama, kita boleh gunakan faktor gerakan dawai. Okey, contohnya, kenapa kita boleh gunakan faktor gerakan dawai? Menyebabkan garis medan magnet dipotong, dawai penyambung atau solenoid digerakkan dengan pantas, caranya. Dan yang ketiga, arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid. Dan arus yang terhasil kita boleh tunjukkan melalui galvanometer. So, rajahnya ada dalam buku teks awak muka surat 164. Ini adalah gerakan dawai. Maksudnya kita menggerakkan dawai ke atas ke bawah, menyebabkan garis medan magnet dipotong. Garis medan magnet apabila kutub berbeza, ini ada kutub utara, kutub selatan, sebenarnya ada garis medan magnet yang terhasil antara kutub utara dan kutub selatan. Kalau awak boleh bayangkan dalam kepala, ini berserenjang macam ni. Utara, selatan, ada garis magnet di tengah-tengah ini. Jadi, apabila berlaku gerakan dawai, maksudnya gerakan dawai ni kita naik turun kita gerakkan dawai ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, menyebabkan garisan medan magnet tadi dipotong. Bila gerakan ni berlaku, akan menyebabkan garisan medan magnet dipotong, dan apabila garisan medan magnet terpotong, akan terhasilnya arus aruhan. Arus aruhan tadi akan menghasilkan pengaliran elektrik, yang mana pengaliran elektrik kita boleh tunjuk melalui galvanometer. Ini pun sama. Dalam solenoid ada medan magnet. So, gerakan dawai tadi akan memotong medan magnet tadi, garisan medan magnet, yang mana menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan tadi akan menunjukkan pengaliran elektrik, menghasilkan pengaliran elektrik yang mana kita boleh tengok pada galvanometer. Iaitu yang pertama, maksudnya penjanaan elektrik kalau menggunakan medan magnet, yang pertama kita boleh lakukan macam mana menggunakan faktor yang pertama, iaitu gerakan dawai. Yang kedua, faktor yang kedua, kita lakukan gerakan magnet. Kalau tadi kita gerakan dawai, yang kedua adalah gerakan magnet. Sama, akan menyebabkan garis medan magnet dipotong. Medan magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid. Arus yang terhasil ditunjukkan melalui galvanometer. Kalau tadi kita gerakkan dawai penyambung, yang ini kita gerakkan magnet. Magnet ni kita gerakkan naik ke atas ke bawah supaya garis medan magnet dipotong. Apabila garis medan magnet dipotong, arus aruhan akan dihasilkan, yang mana akan ditunjukkan oleh galvanometer. Jadi penjanaan elektrik menggunakan medan magnet boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu yang pertama gerakan magnet, yang kedua gerakan dawai. Yang pertama gerakan dawai, yang kedua gerakan magnet. Yang seterusnya kita tengok
Tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa ada beberapa jenis berdasarkan sumber-sumber tenaga yang kita dah belajar tadi di awal tadi. Okey, so kita tengok yang pertama iaitu stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui seperti diesel, gas asli dan arang batu. Ini adalah konsep bagi stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Diesel, gas asli dan arang batu, dia akan gunakan konsep yang sama dalam proses penghasilan arus elektrik. Okey, so ini adalah gambarnya. Jadi kalau untuk diesel, gas asli dan arang batu, dia akan guna konsep yang sama, iaitu yang pertama, pembakaran bahan api. Akan berlaku pembakaran bahan api. So, ini adalah bahan api. Bahan api apa? Sama ada kita nak gunakan diesel, gas asli dan juga arang batu. Mana-mana satu. Okey, so apabila bahan api dibakar, apa yang berlaku? Air dididihkan menjadi steam. Okey, bahan api ni kita bakar untuk apa? Mendidihkan air supaya air tadi mendidih. Bila dia mendidih akan menjadi steam. Apabila menjadi steam, okey, steam tadi dia kurang tumpat, dia kalau bahasa mudahnya dia jadi ringan. Bila steam tadi bila dia kurang tumpat, dia naik ke atas, dia akan memutarkan turbin. Okey, dan apabila turbin berputar, okey, penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini adalah konsep bagi jana kuasa bagi diesel, gas asli dan arang batu. Jadi perubahan bentuk tenaga yang berlaku pada jana kuasa ini adalah tenaga kimia. Tenaga kimia daripada mana? Ini bahan api. Yang seterusnya tenaga haba. Bahan api tadi panas kan? Okey, tenaga haba. Tenaga kinetik di mana? Di sini. Berlaku pada turbin. Sebab steam tadi memutarkan. Bila ada pergerakan, ingat balik apa yang awak belajar masa tingkatan 1. Bila ada pergerakan, so itu adalah tenaga kinetik. Turbin tadi berputar, menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Yang seterusnya, yang kedua adalah stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. So, paling penting kat sini perlu ada sinaran matahari. Okey. So, yang kedua, panel suria akan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. So, untuk menggunakan tenaga solar, menghasilkan elektrik menggunakan tenaga solar, mesti ada panel cahaya. Panel cahaya ni dia akan tukarkan tenaga suria tadi kepada tenaga elektrik. So, untuk perubahan bentuk tenaga cahaya daripada sinaran matahari kepada tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya nombor 3, stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, ini adalah gambar rajah bagi stesen jana kuasa hidroelektrik. So, untuk stesen jana kuasa hidroelektrik, okey, apa yang perlu ada? Yang pertama, air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Kalau tengok stesen jana kuasa hidroelektrik, dia kawasan dia sangat besar. Okey, dan air dia banyak dan berada dalam empangan. So, perlu dalam tangkungan air yang sangat tinggi. Dan yang kedua, air tadi akan mengalir dari aras tinggi ke aras yang rendah. Jadi bila air tadi mengalir, apabila mengalir akan memutarkan turbin. Air tadi langgar turbin ni, dia akan memutarkan turbin. Okey, dan putaran turbin tadi akan dijanakan, okey, menjanakan penghasilan tenaga elektrik pada penjana. Okey, so air yang tadi tu
dia lalu je kat tebing, dia akan mengalir balik ke dalam sungai. Jadi perubahan bentuk tenaga, tenaga keupayaan graviti. Kat mana? Dekat takungan air. Kat sini sebab air belum bergerak So itu adalah tenaga keupayaan graviti. Bila dah bergerak kat sini kat tengah-tengah ni, ini baru tenaga kinetik. So bila putaran tebing berlaku, pejanan elektrik berlaku, so tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya nombor 4. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kincir angin. Okey, untuk menggunakan tenaga elektrik perlu ada angin yang cukup untuk menggerakkan atau memutarkan bilah kincir angin ni. Jadi, udara bergerak atau angin. Yang kedua, angin akan menggerakkan bilah. So, yang seterusnya bilah akan memutarkan tebing. Dia akan bersambung dengan tebing ni dan akan menghasilkan elektrik. Okey, pencana akan menghasilkan elektrik. Jadi perubahan bentuk tenaga kinetik. Sebab apa? Angin yang bergerak. So, itu adalah tenaga kinetik dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya nombor 5. Stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear. Okey. So ini adalah gambar jana kuasa bagi nuklear. Okey. So untuk jana kuasa nuklear, tindak balas nuklear akan berlaku di dalam reaktor nuklear. Okey, yang contoh uranium ni adalah akan menghasilkan tindak balas nuklear. Dalam ni akan berlaku tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear ni. So yang kedua, air dididihkan menjadi steam. Okey, akan menghasilkan haba dan haba tadi akan mendidihkan air menjadi steam. Steam tadi sama macam yang pertama tadi saya terangkan, akan memutarkan turbin. Bila berlaku putaran turbin, penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan tenaga yang berlaku, tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik apabila turbin diputarkan, tenaga elektrik. Dan untuk yang terakhir adalah stesen jana kuasa yang menggunakan biojisim, iaitu perebutan haiwan atau tumbuhan yang dah mati. Okey, apabila berlaku perebutan, ini contoh sumber-sumber biojisim, kita kumpulkan dalam satu tangki dan kita biarkan merebut. So apabila merebut, gas metana akan dihasilkan. Okey, gas metana ni digunakan untuk apa? Pembakaran. Dia akan jadi bahan api untuk pembakaran yang mana akan memanaskan air. Okey, akan mendidihkan air. Okey, gas metana tadi digunakan untuk bahan api untuk mendidihkan air. So air tadi dididihkan menjadi steam. So apabila steam terhasil, okey, steam tadi akan memutarkan turbin, turbin berputar, akan menghasilkan tenaga elektrik. Macam tadi akan menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan tenaga kimia iaitu daripada biojisim, tenaga haba daripada pembakaran tanah, tenaga kinetik apabila steam memutarkan turbin, dan last sekali penjanaan elektrik berlaku pada penjana. Okey, tenaga elektrik. So ini adalah konsep bagi macam mana proses yang berlaku ataupun penghasilan arus elektrik yang berlaku dalam stesen jana kuasa mengikut menggunakan sumber-sumber tertentu. Contoh dia guna biojisim ke, dia guna angin ke, dia guna hidroelektrik. Maksudnya akan apa yang berlaku dalam stesen jana kuasa tersebut. Okey, yang seterusnya
kita tengok kepada arus terus dan arus ulang alik. Okey, arus elektrik kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu arus terus. Okey. Arus terus ni apa? Ada dua jenis So ingat yang pertama arus terus. Arus terus ni simbol dia AT. Dan AT ni, arus terus ni, arus yang macam mana? Mengalir dalam satu arah je. Okey, dia satu arah je, dia mengalir satu arah, dia tak boleh patah balik. Itu adalah arus terus. Okey, so contoh yang menggunakan arus terus adalah lampu sulur, kalkulator, kereta mainan. Dan bagi peralatan seperti ini, apa sumber dia ataupun contoh penjana ataupun sumber elektrik bagi arus terus? Bateri, akumulator, ini bateri kereta Okey, sel surya. Ini arus terus. Dan satu lagi, arus elektrik adalah arus ulang alik. Simbol dia adalah AU. Dan apa maksud arus ulang alik? Arah alirannya berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Okey. Dia tak satu hala je. Dia boleh patah balik. Maksudnya dia arah aliran dia boleh ke sana ke sini. Kalau tadi dia satu arah je. Okey. Macam itulah penerangan yang paling mudah. Maksudnya arah aliran boleh berubah-ubah. Okey, so contohnya adalah pembakar roti, pengering rambut, pendingin hawa. So kalau boleh tengok peralatan, perbezaan antara peralatan untuk arus ulang alik dengan arus terus. Kalau untuk arus ulang alik biasanya kita perlu power supply. Maksudnya awak perlu cocok plug dia, cocok dia punya palam tu dekat plug dekat rumah baru boleh guna. Tapi kalau macam untuk arus terus tadi, just guna bateri, sel kering dah boleh guna. Itu beza dia. Okey. Dan untuk last kali dalam 6.1, ini adalah osiloskop sinar katod ataupun nama pendek dia OSK. OSK ni berfungsi untuk apa? Yang pertama, untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf arus AU dan AT. Yang kedua, boleh juga untuk apa? Menunjukkan perubahan arah arus AU dan AT. Dan yang ketiga, perubahan voltan arus AU dan AT. So, maksudnya osiloskop sinar katod ni fungsinya ada 3, iaitu tunjuk bentuk graf, tunjuk bentuk arah dan tunjuk perubahan voltan bagi arus terus dan juga arus ulang alik. Okay. Dan kita boleh tengok kat sini fungsi-fungsi bagi setiap button ataupun setiap butang yang berada pada OSK ni. Okay. Kita ada gandaan Y, pesongan Y, pesongan X, suis arus terus atau ulang alik, tombol kawalan keamatan, tombol kawalan fokus dan juga dasar masa. Okey, ini sekadar untuk pengetahuan anda. Okey, jadi kita dah habis 6.1. Okey, so terima kasih kerana menonton video hari ini. Okey, macam biasa setelah menonton, sila jawab latihan pengukuhan yang saya nyatakan pada description video pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita dah habis pada 6.1, iaitu penjanaan tenaga elektrik. Apa yang perlu awak tahu tentang sumber tenaga? Ada sumber tenaga yang boleh diperbaharui, sumber tenaga tak boleh diperbaharui. So macam mana penghasilan tenaga elektrik menggunakan magnet, faktor gerakan dawai dan juga faktor gerakan magnet. Mana faktor gerakan dawai dan gerakan magnet tadi boleh menjanakan elektrik. Dan juga kita juga telah lihat contoh-contoh stesen jana kuasa dan macam mana proses yang berlaku dalam proses stesen jana kuasa tertentu tu, sama ada menggunakan angin, menggunakan air, menggunakan tenaga bala jisim dan perubahan tenaga dalam proses jana kuasa tersebut. Dan juga awak dah belajar tentang arus AU dan juga AT. Okay, so kalau ada apa-apa masalah ataupun tak faham,
sila PM saya. Okey, dan untuk hari ni tolong jawab latihan setelah menonton, baru jawab latihan yang telah saya sediakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya.